Okey, filem Parasite 2019 memang mencerita satu sejarah besar buat industri perfilman Korea Selatan. Selayaknya mereka tapau pelbagai anugerah Oscar baru-baru ini. So, hari ini bukan nak cerita pasal movie ini, tetapi nak bawa kepada beberapa kes-kes kaunseling yang sebenarnya berkait rapat dengan Parasite, tanpa korang perlu menjadi orang kaya seperti mana yang dipaparkan di dalam movie Parasite 2019. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. And first of all, terima kasih kerana menonton dan ada yang dah subscribe channel baru saya. Ia merupakan hasil daripada musim PKP inilah, duduk rumah nak menghasilkan satu benda yang manfaat. So, baru juga tengok sebenarnya filem Parasite 2019. Time ni lah baru ada masa. Satu benda yang cukup menarik, dia reflect terus kepada beberapa pengalaman saya setelah menjalankan amalan kaunseling lebih kurang 14 tahun plus minus. So kat sini nak share beberapa keadaan. Pertama, kita bermula dengan definisi supaya kita jelas dan faham. Parasite ni umumnya adalah bagaimana satu organism menumpang kepada satu organism yang lain untuk mendapatkan manfaat. Okay. Jadi manusia seperti kita pun merupakan satu organism yang berkemampuan untuk menjadi parasite, menumpang kepada manusia yang lain untuk kepentingan diri sendiri yang akhirnya mungkin akan memudaratkan orang yang ditumpangi. Okey, so sekarang saya nak bawa kes-kes kaunseling yang saya handle berkait rapat dengan Parasite. Yang pertama adalah dalam konteks mahasiswa yang belajar di institusi pengajian tinggi. Biasa tak kalau korang dulu pengalaman buat assignment, kerja berkumpulan, katakanlah ada 5 orang, mungkin ada seorang ni dia memang jadi Parasite, memang relax, santai, habis at the end of the day nama dia nak tak nak memang terpaksa letak, mungkinlah terpaksa, dan dapat the same credit. Tapi satu situasi yang sangat sadis sekiranya kalau ada 5 orang, 4 orang menjadi Parasite. Seorang ni memang kena sedut habis-habis, kau-kau punya. Dia yang buat brainstorming, dia yang buat typing, dia yang hantar assignment. Tapi lagi 4 orang ni memang betul-betul sedut jadi Parasite. Okey, kes Parasite ni sebenarnya dia banyak berlaku di tempat kerja tanpa kita sedari. Yang bercakap ni pun ada probability untuk buat benda yang sama as long as kita makan gaji and tanpa kita sedari kita menyalahgunakan harta benda syarikat. Dalam satu suasana lain iaitu kaki ngular yang tega, tak contribute apa-apa sangat pun pada organisasi, but at the end of the day being paid. So these are the things yang wasting resources of the organisasi. Tapi dalam satu keadaan yang sangat severe, kita refer kepada individu yang suka main politik office, suka create satu game and main role yang sebenarnya menggunakan power untuk menjatuhkan orang lain ataupun create satu suasana untuk kepentingan diri sendiri. For example, pernah dapat satu klien yang bercerita tentang bos dia. The boss suka rejecting bangkang idea-idea staff bawah, tapi akhirnya kantoi sebab bos dia suka bawa idea-idea tersebut ke peringkat tertinggi and claim merely datang daripada dia. Siap dipatternkan lagi dan benda ni agak sadis lah. So dia tak semestinya orang atas main game, yang bawah pun boleh main game. Kes-kes rasuah, kes-kes mengampu sampai naik pangkat dan sebagainya, dan banyak lagi cases yang sebenarnya tanpa kita sedari kita jadi parasite yang menjatuhkan organisasi dan menjatuhkan orang. Okay, next, kes Parasite dalam perhubungan ni sebenarnya banyak berlaku di dalam rumah tangga dan hal ini dah banyak di-cover oleh cerita-cerita Melayu kalau you all perasan. Tapi I would love to bring dua keadaan yang biasa. Keadaan yang pertama sangat obvious, dia dah memang target seseorang, iaitu suami orang lah, yang mana duit dia berkepuk-kepuk dan sebagainya. Dia hadir sebagai seducer dan akhirnya meruntuhkan rumah tangga. Tapi dalam keadaan kedua lebih severe, lebih worse, datang dalam keadaan yang powerless, ingin bantuan, ingin support, keadaan nampak begitu lemah, tapi akhirnya setelah diberi muka, diberikan satu suasana penerimaan yang akhirnya dimanipulasikan dan dia memang destroy everything. Ini memang agak sadis. Okay, next case Parasite perhubungan ni sebenarnya dia berlaku juga dalam konteks adik-beradik, dan benda ni sangat dekat dengan kita yang mana ada adik-beradik lah. Di dalam konteks adik-beradik ni ada beberapa individu yang memang sanggup berkorban apa sahaja demi adik-beradik dia. Tak kisahlah sama ada yang kat atas ke yang kat bawah. The thing is, sampai tahap memudaratkan keluarga orang yang memang sanggup berkorban apa sahaja untuk adik-beradik mereka. So hal ni memang agak sensitif, susah untuk kita justifikan because different people may have different ideas. Sebab bila isu adik-beradik ni kan, payah nak komen ni. Okay? Cuma kita perlu cerdik, perlu faham bahawa jangan sampai keadaan itu memudaratkan keluarga adik-beradik yang lain lah.
Okay, next, case parasite dalam perhubungan banyak berlaku di antara suami dan isteri, and most of the cases si suami memanipulasikan keadaan dan mengambil kesempatan terhadap si isteri. So dalam kes ini banyak situasi berlaku apabila si isteri the one who working for the living and lelaki biasanya memang bergantung pada suami. Kita faham, kita mengerti dalam keadaan situasi semasa kadang-kadang mereka yang sebenarnya bukan tak nak bekerja but actually ada kesukaran and actually they are losing the job, but at least tidak dirasakan oleh si isteri kerana si suami sangat membantu, sangat menyayangi, sangat memahami, even support career si isteri. Tapi kalau keadaan sebaliknya, dia dah memang jadi parasite yang tak guna lah. Cuma situasi memang agak complicated, selalunya mangsa akan terikat disebabkan status suami isteri, disebabkan keadaan anak-anak dan ataupun sebenarnya diugut oleh suami mereka. Alright guys, kalau korang perasan, melalui situasi demi situasi yang saya bawakan, mereka yang bergelar parasite ni seolah-olah memiliki persamaan karakter. Yang pertamanya, mereka memang agak selfish. Mereka memang tidak akan fikirkan kehidupan, masa depan dan keadaan si mangsa, and everything is about diri mereka. The worst apabila mereka take the extreme, iaitu sampai satu tahap tidak mempunyai hati dan perasaan. Kalau kikis tu memang sedut tu sedut habis sehabisnya. Okay guys, spesies parasite ni juga memang power gila dari segi dia punya emotional intelligence. They know how to control and hide dia punya emotion. They know when to actually express dia punya emotion. And to cut short the story, dia tahu macam mana nak bermain dengan emosi berbanding dengan si mangsa. Spesies parasite ni juga seolah-olah memang blessed with very good communication skills. Tak tahulah kenapa. Kalau orang tak kenal mereka, memang akan mudah jatuh hati ataupun percaya sehabis-habisnya kepada spesies parasite ni. So diorang ni memang power dekat dia punya bukan saja emosi, but they know how to communicate and convince others. Oh, the next character ni kita memang kena extra careful because umumnya spesies manusia parasite ni mereka agak dominant and bold by character. So diorang ni jarang nak mengaku kalah, nak give up. No, this is not them. So kalau menyesal pun agak diragui sebab kita takut sekiranya penyesalan mereka sebenarnya part of their game. Because umumnya mereka ni memang playmaker, they know how to play with the strategies. Dia punya end game memang dia punya victory, bukan kat kita. Okey, kalau korang perasan, mangsa-mangsa kepada parasite ni pun diorang ada beberapa karakter persamaan. Most of the time kita boleh lihat mereka ni agak naif dan mudah percaya kepada orang. Kalaulah parasite ni kantoi sekalipun, mereka akan bersifat memaafkan, tak suka konflik sana dan sini. So diorang ni memang akan kadang-kala redha, tapi redha tu macam tak bertempat. The worst, kadang-kala si mangsa dia develop rasa insecure, dia bergantung yang amat sangat dengan si parasite, maka dia jadi kelemahan lah and satu keuntungan untuk si parasite. So dalam most of the cases, satu situasi pun kita melihat mereka melihat diri mereka sebagai mangsa as a victim and they are actually powerless. So bayangkan sebagai counsellor yang most of the time kita sit down dengan cases-cases macam ni, at the end of the day diorang kata mereka redha. So counsellor nak buat apa kan? Okay, as conclusion, my advice kepada siapa yang merasakan diri mereka parasite di luar sana, I'm so sorry, bawa-bawa bertaubat. Korang memang tak akan bahagia dengan menzalimi orang lain. Rezeki Allah tu sebenarnya luas dan belajarlah berdiri di atas kaki sendiri. Kepada mereka yang merasakan diri mereka sebagai seorang mangsa, we need to put a stop. Jangan biarkan keadaan berpanjangan. If you need a support, please find orang yang boleh dipercayai or you find another professional counsellors out there. So hidup adalah untuk terus berbakti sampai kita mati. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.